Okey, kita mula lagu Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, nampak tak ni slide ni? Hello, nampak tak slide? Nampak Okey. So kita masuk kepada chapter 4 sebenarnya ni. Chapter 4 iaitu perancangan dan juga penjadualan projek ataupun network diagram. So kita tengok dia punya introduction and development diagram. Okey, network diagram ataupun analisis rangkaian. Apakah dia punya definisi? Okey, satu kaedah perancangan projek di mana penanalisaan dibuat ke atas aktiviti-aktiviti yang terlibat dan membentuknya menjadi satu rangkaian yang berhubung kait di antara satu sama lain. Ini adalah definisi berkenaan dengan network diagram. Okey, jadi untuk network diagram ni dia ada dua elemen asas di dalam network diagram. Yang pertamanya adalah node. Node, yang kedua anak panah. Okey, dia ada node dan juga anak panah. Jadi setiap aktiviti mempunyai tempoh. Sebab dalam pengurusan projek ni dia adalah temporary. Apabila temporary mesti ada tempoh, bila mula dan juga bila siap. Jadi setiap aktiviti mempunyai tempoh. Okey, pengiraan masa mula dan masa siap dibuat bagi setiap aktiviti. So setiap aktiviti mesti ada masa mula dan juga masa siap. Okey, apakah tujuan network diagram ni? Tujuannya adalah untuk memastikan laluan ketika suatu projek. Laluan ketika ni maksudnya kita nak detect apakah aktiviti-aktiviti yang paling kritikal. Sekiranya kita tidak melaksanakan aktiviti tersebut, mungkin dia akan menyebabkan kelewatan kepada aktiviti yang lain. Okey, itu adalah tujuan network diagram. So kita tengok sedikit dia punya advantage dan juga disadvantage untuk network diagram ini. Okey, so yang pertamanya kita tengok dia punya advantage. Okay, network can much more concisely represent large number of activity. So biasanya untuk network ni dia akan menggambarkan aktiviti tersebut lah. Okey, menggambarkan aktiviti construction tersebut lah, atau construction. Kemudian ada logical interrelationship and dependencies among activities is really show. So kat sini jangan ada yang masuk Okey, jadi dengan menggunakan network diagram juga kita akan dapat mengetahui hubungan dan juga kebergantungan aktiviti tersebut. Aktiviti dengan aktiviti yang lain. Di antara aktiviti tersebutlah aktiviti A dengan aktiviti B, apakah dia punya hubungan dan apakah dia punya kebergantungan aktiviti tersebut. Mungkin aktiviti B ni bergantung kepada aktiviti A, kan? Maknanya aktiviti A kena siap dahulu, barulah aktiviti B ni boleh dijalankan. Itu dia punya dependencies among activity is really show. Dengan menggunakan network diagram kita boleh nampak. Okey, kemudian much more useful for forecasting and control. So kita boleh menggunakan network diagram ni untuk kita membuat anggaran, untuk kita membuat ramalan dan juga untuk control. Kemudian is identify the most critical element in the project schedule. So kita boleh menentukan juga elemen yang kritikal di dalam project schedule, aktiviti yang kritikal dalam project schedule tersebut, supaya kita boleh memastikan projek ini dapat disiapkan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Easy to adjust if any delay is happen in the project. So kita boleh adjust, kita boleh buat tindakan untuk memastikan projek ini tidak lambat. So boleh adjust. Apakah dia punya disadvantage? Disadvantage ni satu saja, iaitu a little bit difficult to understand the network system. Maknanya dia susah sikit untuk faham kalau kita tengok network ni. Tapi kalau belajar, insya-Allah boleh faham. Semua kalau tengok tu, kalau tak belajar susah faham lah.
little bit difficult to understand the network system. Okey, di dalam network system dia ada type of CPM ni, critical path method. Critical path method ni ada dua lah biasanya kita guna, iaitu arrow diagram method ADM ataupun activity on arrow AOA network. Okey, ini dia punya method calculation dia. Yang pertama adalah ADM. So yang kedua PDM. Okey, precedence network method, PDM, ataupun activity on node AON network. Okey. So kita tengok dahulu untuk arrow diagram method. Okey, arrow diagram method. Okey, arrow diagram method ini dia merupakan teknik tradisional lah, juga dikenali sebagai activity on arrow ataupun AOA, yang mana diperkenalkan pada tahun 1965 oleh DuPont Company. Okey, banyak digunakan dalam kerja-kerja kejuruteraan dan juga pembinaan. Okey, menaplikasikan analisis rangkaian. Okey, dapat menghubungkan aktiviti dengan kos dan sumber. So dia dapat menghubungkan antara aktiviti dan juga kos dan sumber. Itu tiga benda yang penting di dalam construction management. Okey, kemudian kaedah yang efektif dalam penjadualan semasa pembinaan sedang berjalan. Okey, ini maknanya. Jadi okey, kita pergi pada definisi definisi. Okey, aktiviti ni apa dia? Aktiviti adalah satu kerja yang melibatkan sumber dan masa. Contohnya kerja konkrit, kerja kayu, kerja pasang jubing dan lain-lain. Ia diwakili oleh anak panah. Okey, untuk aktiviti ini, untuk kita ini kita panggil apa ni? Arrow diagram method, ADM. Okey, ADM ini aktiviti ini akan menunjukkan aktiviti ni kita boleh tengok dekat mana, dekat anak panah dekat anak panah. Contohnya dekat bawah ni. Okey, anak panah ni daripada 5 ke 6, so ada anak panah. So anak panah ini menunjukkan aktiviti Manakala node ni yang bulat ni menunjukkan apa? Menunjukkan permulaan atau akhir sesuatu aktiviti. Ya, itu maksudnya So sebab tu dia ada dua elemen asas tadi untuk network diagram ni. So dia ada anak panah, okey, dan juga node Okey, manakala anak panah ni kita boleh tengok dia punya aktiviti, dan node ni kita boleh tengok dia punya permulaan dan juga akhir untuk sesuatu aktiviti Okey, jadi kita tengok apakah definisi anak panah ataupun arrow ni. Okey, jadi ia mewakili aktiviti dan arahnya sentiasa menuju node yang lebih besar. Okey, panjang anak panah tidak merujuk kepada masa. Panjang anak panah ni tidak merujuk kepada masa lah. Kalau 3 hari ni dengan 5 hari sama panjang tu tidak ada masalah, sebab panjang anak panah ni tidak mewakili masa. Okey. Okey, cuma dia adalah dia punya arah dia akan sentiasa menuju ke node yang lebih besar. Okey. Okey, jangka masa duration kita nak letak kat mana? Masa yang diperlukan untuk menyiapkan suatu aktiviti. Masa ni dekat mana? Kita akan masukkan dekat node dekat arrow, dekat anak panah ni. Masanya dekat bawah ni, nampak 3 hari duration sesuatu aktiviti tu kita letak di bawah anak panah. Di atas ni dia punya nama aktiviti, dan di bawah itu adalah dia punya duration. Okey, kita kenal dahulu, nanti kita akan tengok macam mana kita gunanya ADM ini. Okey, yang ni kita ada predecessor dan juga successor. Okey, order of activity may be performed. Okey, jadi kalau kita tengok sini, activity A, activity B Okey, indicate the activity formwork and rebar must be accomplished before the start of activity work concrete. Okey, A is a predecessor of activity B.
Okey, dia kata A ini adalah predecessor kepada aktiviti B. Okey, mana predecessor ini adalah aktiviti selepas. Okey, aktiviti selepas. Okey, selepas aktiviti A apa dia? Itu maksudnya. Sebab itulah A itu adalah predecessor kepada B. A is a predecessor of the of activity B. Okey, A selepas A kita akan buat B. Okey, manakala B ni adalah successor of the activity A. B ni adalah successor kepada activity A. Okey, jadi yang ni aktiviti sebelum. So awak boleh tengok slide yang sebelum ni yang Puan Madiah tu dia ada terangkan berkenaan dengan predecessor dan juga successor lah. Okey, yang lebih lanjut lah. Okey, jadi biasa kita akan menggunakan predecessor lah. Okay, predecessor ni awak guna di dalam Microsoft Project tu kita menggunakan predecessor kan, yang kita nak masukkan di dalam formula tu. So kita menggunakan predecessor lah. Okay, activity selepas activity before kot ni. A ni adalah predecessor kepada B. Okey, so awak kena tengok balik lah yang tu. Okey, kemudian kita tengok logical relationship. Logical relationship. Okey, apakah dia punya jenis-jenis hubungan dia? Yang pertama, one on one. Okey, satu kepada satu, relationship between two activity. So macam ni lah, one on one activity macam ni lah. Okay, hand wallpaper on wall. Kemudian selepas kita gantung paper dekat dinding, kemudian barulah kita akan install mirror, install cermin. So ini adalah one on one relationship between two activities. Okay, kalau many on one. Okay, many on one, relationship among several activity macam ni lah. So dia ada activity B, hand wallpaper on wall, kemudian install vanity light, install mirror, install duplex cover plate. Okay, so ini jenis many on one relationship. Okay, kemudian nombor 3 dia ada one on many, relationship among several activity. So macam ni lah. Okay, install wall plumbing, electrical wiring. Okay, install insulation. Selepas install semua ni barulah kita boleh buat kerja-kerja plaster board. Install plaster board. Okay. Okay, yang keempat, jenis yang keempat adalah many on many, relationship among several activities. Okay, so macam ni lah. So many on many. So dia hubungan dia macam ni. Okay. Okay, kita tengok yang ni. Okay, masih dalam talian ke? Okay tak ni? Hello, senyap je. Okay. Okay, so kita tengok aktiviti ni. So kita menggunakan predecessor. Predecessor, kalau awak tengok predecessor je, mesti awak boleh bayangkan dia punya susunan activities. Contohnya A, activity A. Okay, activity A, dia punya predecessor dia tidak ada. Activity yang sebelum dia, before kan. Sebelum A ni tidak ada lah kan. So A ni jadi yang starting pertama, activity A. Kemudian activity B selepas untuk activity B ni sebelum dia apa? A lah, activity A. Jadi A, okey, selepas A B lah. Okey, B ni kena buat selepas A siap. Okey, manakala C pun kena buat selepas A siap. Okey, manakala D kena buat selepas apa? Selepas B. Itu masuk predecessor lah. Masuk predecessor. E kena buat selepas siap kerja-kerja C dan juga D. So kita tengok dia punya cara dia buat macam mana. So kita tengok. Okey, 10. Okey, 10 itu dia punya ID saja. ID saja. Awak boleh letak nombor apa-apa saja kat sini. Okey, 10. Okey, sebab yang ni kita ADM. Okey. Error D dah apa? ADM kan yang ni kan. Error diagram method. Method. Okey.
So dia ni, ini dia punya not, ini dia punya error error, so ini not. Okey, jadi ini adalah aktiviti A. Okey, kemudian selepas aktiviti A, mestilah kerja-kerja aktiviti B dijalankan. So kita akan buat B dekat situ. Jadi kita kena ingat, dia punya anak panah ini menunjukkan aktiviti tadi kan. Anak panah ni akan menunjukkan aktiviti. Okey, kita tengok tadi B akan buat selepas A. So A kat belakang dia, ni B kat depan. Kemudian C siap selepas A. So mesti keluar kat sini satu lagi. So kat sini adalah aktiviti C. Nampak, aktiviti C siap kena start construction selepas aktiviti A ni siap. Sama juga dengan aktiviti B. Dia start berjalan selepas aktiviti A. So awak kena lukis macam ni lah, kena pandai lukis ni, kena faham. So apabila saya bagi aktiviti macam ni, so menggunakan ADM, so awak kena plot macam ni. Boleh tak awak plot? So dia kena banyak latihan lah sebenarnya. Okey, so yang ni kita bagikan dia ni ID dia 30. Okey, kemudian C dengan B dah buat. Kemudian D ni selepas aktiviti B. So kita buat kat sini D lah. Selepas aktiviti B, D dijalankan. Kemudian E ni berjalan selepas siap kerja-kerja C dan juga D. C dan juga D dah siap. So barulah kita akan buat E. Okey, itu cara untuk kita buat network diagram menggunakan ADM method. Okey, arrow diagram method. Okey, so kita kena letak ID dekat ujung dia. ID dia, so kita ada berapa knot. So 1 2 3 4 5 knot dan juga anak panah 1 2 3 4 5. Ada 5 aktiviti dan juga 5 knot lah. So kat sini pun ada 5 kan. 1 2 3 4 5. Okey, kemudian kita kena faham juga apakah dia dummy activity. Dummy activity biasanya kita lukis menggunakan line putus-putus lah. Anak panah yang dilukis dengan garisan putus-putus. Okey, ia tidak mempunyai jangka masa tempoh. Untuk dummy activity ni dia tidak ada tempoh lah. Okey, apakah tujuan dia? Tujuan dia ada dua tujuan. Yang pertama, dilukis hanya untuk mengekalkan logik. Dan yang kedua, bagi menunjukkan hubungan terdahulu yang tidak dapat digambarkan. Okey, tak apa, kita akan tengok dan awak akan faham selepas inilah. Okey, contoh dia, kita tengok contoh. So kita ada aktiviti A, B, C, D. Kemudian dependent. Okey, kebergantungan dia kita boleh tengok kat sini lah. Okey, jadi kita tengok kat sini aktiviti A, B, C, D. Okey, A, B, C, D. Okey, salah dia kata. Kenapa salah kat sini? Kata predecessor C ialah A. Okey, predecessor C ialah A, bukannya A dan juga B. Kan? So, kalau kita tengok kat sini ni predecessor lah. Depend ni adalah predecessor lah. So predecessor untuk C adalah A, dia tulis kat sini. Tetapi dia lukis menunjukkan, kalau kita tengok C kat sini menunjukkan A dan juga B sebenarnya. Tapi dia lukis ni salah lah. Lukis macam mana cara yang betul? So ini cara yang betul. Kita kena buat dummy lah. Ini menunjukkan dummy tadi. Inilah function dummy tadi. So kalau kita tengok kat sini, activity A dia mula lah. So dia start lah A. A dia mesti start dengan not yang pertama, not A. Kemudian aktiviti B pun dia mula juga sama dengan A. Okey, B kat sini. Kemudian aktiviti C adalah selepas A. So kat sini dia bersambung dengan A, C ni. Okey. Kemudian aktiviti D selepas A dan juga B. D ni, aktiviti D ni, anak panah D ni mesti buat selepas aktiviti A dan juga B. Okey, yang ni yang betul. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, kenapa C ni C, predecessor C ialah A. Kita boleh tengok anak panah ni.
anak panah yang pergi kepada node C. Okey. Ini adalah node untuk C. Yang ini adalah node untuk A. Starting dia bukan node tu dekat hujung. Untuk aktiviti A tu node dia adalah di belakang. Okey. Sekejap ni dia masuk ni. Okey. Okey, nampak tak ni slide ni tadi? Nampak lagi slide? Hello? Nampak, okey. Okey, jadi tadi awak nampak kat sini anak panah ni kan? So, node untuk aktiviti A adalah duduk belakang dia ni. Node yang ni untuk C. Node yang ni untuk yang seterusnya. Okay, kena faham kat situ. Okey, jadi anak panah ini menunjukkan dekat C. Jadi A ni adalah predecessor kepada C. Nampak? Okey, manakala D predecessor dia apa dia predecessor pada D? Iaitu anak panah. Nampak anak panah ni? Dia ada dua predecessor. Anak panah ini adalah daripada A. Anak panah ini adalah daripada B. Jadi inilah yang betul. Okey, kalau yang ini salah lah kan kalau kita tengok yang mula-mula ni. Kalau C ni predecessor dia adalah daripada A dan juga B, sedangkan dia tulis A saja. Faham tak ni? Manakala untuk D predecessornya daripada A dan juga B. Tapi dia tulis yang ni betul lah, cuma dekat C ni salah. Jadi hubungan yang betul adalah seperti yang sebelah sini. Okey, jadi awak kena perhatikan dia punya anak panah ni. Ada berapa bilangan anak panah yang menuju ke arah C. Bila menuju ke arah C, maksudnya dia ni adalah A ni adalah predecessor kepada C. Ini ada dua anak panah ni, dia menuju ke D. So yang dua ini adalah predecessor kepada D, iaitu daripada A dan juga B. Okey. So ini adalah contoh aktiviti, dummy aktiviti lah. Itu tujuan dia tadi, nak menunjukkan logik dan juga apa tadi yang pertama tadi? Logik dan juga logik, mengekalkan logik dan juga menunjukkan hubungan terdahulu yang tidak dapat digambarkan. Okey, itu maksudnya dummy activity tadi Okey. So ini dummy activity lah So C. Okey, dummy. So okey, untuk activity E ni dia punya predecessor C dan juga C lah kat sini, C sajalah. Okey, ni dummy lah, contoh dummy Okey. Kita tengok lagi contoh yang seterusnya, example 2. So kita ada aktiviti A, B, C, D. Okey. So dia punya predecessornya A ni tidak ada lah di starting. Kemudian B ni predecessornya A, C predecessor dia adalah A. Manakala D ni B, C. Macam mana nak lukis dia? Okey, so lukis dia macam ni lah. So awak lukis dahulu dia punya hubungan ni. So awak kena ingat aktiviti A ni mesti dia punya node dia adalah duduk di belakang. Kemudian aktivitinya di atas anak panah. Okey, lukis dulu sebab dia tidak ada predecessor, maknanya dia dululah. Lukis dia je. Kemudian ke sini. Kemudian B. Okey, kemudian selepas A kena B lah kan. B ni predecessor kepada B adalah A. So kita akan buat B kat sini. So buat satu lagi node kat sini. So akan ada aktiviti B. Okey, kemudian C pun selepas A. So kita boleh keluarkan, pergi ke sini aktiviti C satu lagi. Okey. Kemudian D, B dan juga C. So anak panah ni predecessor kepada D adalah B dan juga C. So mesti ada dua anak panah di sini kepada node untuk D. Dan D mesti tutup dengan satu lagi node kat situ. Okey. Okey, dah tutup. So kita boleh letaklah ID kat sini 1 2 3 4. Okey, tadi kat sini boleh nampak tak ni slide ni? Boleh. Okey. So kita berhenti pada pukul berapa ni? Pukul 1 tak? Tengok macam mana. Ni kita ni kalau boleh kita habiskan slide ni Ni sekejap aku. Dia contoh je banyak ni. Okey, jadi kita tengok aktiviti yang ini. Tadi kita dah ni dah lukis ni. Kemudian okey, solution
So ini kita dah lukis dia punya diagram. Kemudian kita akan solution change the node number. Okey, kat sini dia kata apa ni? Salah Salah, aktiviti B dan juga C ni same ID. Tak boleh kan? Sebab kat sini C aktiviti B dan juga C have the same ID. C dan juga ini. Kita tengok solution dia. Ini macam ni salah lah kan? Ini salah. So macam mana yang cara yang betul? So kita tengok kat sini. Okey, jadi aktiviti A ini dia punya ID dia. Okey, aktiviti B. Aktiviti B ya kat sini. C. Sekejap A 1. Ke depan ni dia punya ni. Sekejap. Okey, jadi kita tengok kat sini. Ini yang betul lah Jadi aktiviti A ni dia punya node 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi yang ni yang betulnya kan. Sebab kalau kita tengok kat sini B dekat 3. Okey, ni dummy lah. So C nombor 4. D 5. Tadi saya cakap dia belakang kan, dia punya node tu dekat belakang kan. So kita tengok balik. Okey, tak apa, dia kata kat sini aktiviti B dan juga C have a B. B dan juga C maknanya dekat sini dekat mana ni? Okey, tak apalah, kita tengok kat sini. Tak boleh sambung, tak boleh ada dua anak panah kat sini Okey, tak apa, kita tengok je contohnya. Kat sini tidak boleh ada dua menggunakan ID yang sama lah untuk setiap aktiviti tu Jadi kalau kita nak kat sini, aktiviti A ni ID-nya dekat sini lah 2, B 3 dan C ni 4. Okey, kemudian 5 ni D Okey, kita follow je slide ni. Okey. So daripada sini kita boleh buat dummy lah. Okey, dummy. Okey. Okey, ataupun kita boleh buat macam ni. Dia ada banyak solution dia. Kita lukis macam ni pun boleh. Lukis macam ni pun boleh. Sebab dia tidak boleh satu ID tu tak boleh digunakan untuk dua aktiviti lah. So aktiviti A 2. Okey. Ni dia punya dekat sini dia ada satu saja Ini 3 4 5. Okey, so yang ini pun boleh juga. Macam ni pun boleh. Okey. Okey, siapa faham kat sini? Siapa boleh bagi komen kat sini? Apa yang anda lihat ni, faham ke tak? Hello? Senyap Assalamualaikum. Salam. Dengar tak? Ya, Dengar. Okey. Okey, siapa boleh bagi pendapat dekat sini? Apa yang awak faham kat sini? Okey. Fala Untuk dekat untuk B dengan C tu dia ada problem. Yang mana dia cakap ada masalah kan. So kalau nak tentukan nak bagi dia betul, kena buat dummy dekat antara C, garisan C dengan B. Okey, betul. Situ lah saya rasa. Okey, jadi ini maknanya awak boleh ikut dia punya ni. Sama ada kita, dia tak boleh ni lah masalahnya adalah same ID ni. Same ID lah, dia tak boleh same ID. Jadi kat sini dia solutionnya buat macam ni. So dia mesti ada node kat sini B ada node kat sini, C ada satu untuk dia punya. Okey, kita tengok yang kedua ni. Okey, ini solution ni pun boleh juga. Okey. So aktiviti A, aktiviti C, satu ID. So ini pun satu ID. Untuk C ada, yang ni 2, untuk B ni 1, ni untuk ni. Okey, kemudian A. So yang ni dia dummy kat sini. So dia ada dia punya node tu masih lagi satu lah. So sama juga macam ni. Macam ni pun boleh juga kita buat Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Okey, arrow masih lagi dalam
arrow diagram method. So kita kena tengok lagi dia punya detail dekat dalam node ni. Dekat dalam node satu dia ada ID lah. Ni satu ni ID. A, B ni apa dia? Okey, dua ni ID, C, D ni apa? Tiga ni ID, kemudian E, F. Okey, A ni apa dia? A ni adalah early start ataupun AS. Kemudian B ni adalah late start. Late start. Okey, C ni apa dia? C ni adalah early finish. Early finish. Okey. Kemudian D ni adalah late finish. Okey, late finish. Okey. Kemudian dekat sini E ni early finish. F ni late finish. Okey, X ni adalah dia punya duration. Y ni pun duration untuk activity B. X ni duration untuk activity A. Okey, dia ada calculation ni, dia ada forward pass dan juga backward pass. Okey. Kalau kita tengok kat sini, untuk yang color purple ni adalah untuk formula untuk forward, forward. So untuk A ni nilai dia macam mana nak dapatkan? A ni kosong. Okey, A biasanya kalau untuk starting ni A ni kosong lah. Manakala untuk C kita kira yang forward dahulu. Forward ni ke atas, sebelah atas, iaitu A, C, E. Ini forward lah. A ni dia start dengan kosong. Kemudian X ni adalah dia punya duration. Untuk dapatkan nilai C, untuk dapatkan C ni, nampak ni kat sini. Okey. Okey, untuk dapatkan C ni, A campur X. A campur dengan X. A campur dengan bawah ni dapat C. Untuk dapatkan E, C campur dengan Y dapat E. Macam tu. Manakala untuk kita patah balik pula, untuk dapatkan okey, F ni sama dengan E. F ni dia akan sama dengan E lah. Kemudian F campur tolak. F tolak dengan Y dapat D. Okay, D tolak dengan X dapat B. Itu cara calculation. Nanti kita akan tengok yang contoh. Ini dia punya formula dia lah. Okey, ES. ES ni apa dia? Early start time. Masa mula paling awal. Masa mula paling awal aktiviti itu boleh dijalankan. Itu adalah early start time. Manakala untuk early finish, masa siap paling awal. Masa siap paling awal. Okay, masa paling awal aktiviti boleh disiapkan, iaitu early finish sama dengan early start campur dengan D, duration. Okay, late finish, masa siap akhir. Masa paling lewat aktiviti boleh disiapkan tanpa gangguan tempoh siap kerja. Okay, late finish ni adalah masa, berapakah masa yang paling panjang? Masa paling panjang tanpa gangguan tempoh siap projek. Okay, later start time, masa mula akhir. Masa mula akhir. Later start, okay, masa paling lewat aktiviti boleh dimulakan tanpa gangguan tempoh siap projek. Okay, tak apa. Yang penting awak tahu ES ni kat mana, EF ni kat mana, LF ni kat mana, LS ni kat mana. Yang inilah yang tadi. Okey, dia kalau kat sini dia panggil early start. Sebab dia starting kat sini start, kat sini finish. Okey, start, early start, early start, atas ni early start. Kemudian B ni late start. Kemudian C ni adalah early finish, yang ini late finish. Okey. Okey. Okey, kita pergi pada example yang pertama. Example pertama kita ada beberapa aktiviti A, B, C, D, E, F, G. Okey. Jadi kat sini kemudian dia ada duration, kemudian dia ada predecessor. Okey. Kita tengok ni. So kita akan plot dahulu. Okey, jadi untuk dalam node ni kena buat macam ni lah. Okey, kena bahagikan macam ni. Bahagikan kepada 3 bahagian. Satu untuk ID, satu lagi untuk
start dengan finish. Start, finish bawah ni. So okey, A dia punya predecessor tak ada. So kita okey, A. Kemudian B selepas A, predecessor dah A, maknanya B kat sini lah. So kita akan buat aktiviti B pada ID nombor 3. Okey, start. Okey, kemudian C dekat mana? C selepas B. So kita buat ID pada nombor 5. Dia bersambung dengan B lah, sebab dia kata B ni adalah predecessor kepada C. Manakala D ni dia tidak ada, maknanya dia akan start balik. Okey, D ni dia start, dia start sama-sama start. Okey, jadi dia akan bersambung kat sini. D dengan A ni start sekali. Okey. Kemudian E ni selepas A. E selepas A. So A sambung ke sini. Okey, E kat sini lah. Ni A, kemudian aktiviti E. Kemudian F selepas E dengan D. So E, D baru kita akan buat F. Kemudian G selepas daripada C dengan F. C, F kita akan ada satu lagi depan ni, iaitu aktiviti G. Okey. So yang ni awak kena tengok contoh macam mana nak lukis ni dengan menggunakan predecessor. So buat macam ni. So kita akan buat calculation. Sebab sekarang ni kita ada dia punya duration. So kita boleh tulis dekat sini aktiviti A ni durationnya berapa? 3. Tulis 3 kat sini. Okey, masukkan durationnya 3. B ni 5. Okey, C ni 3. D 4. E ni 4 juga. F ni 10. G ni 9. Masukkan. Okey, sekarang ni kita akan kira forward pass. Okey, forward pass kita akan kira kat sini. Okey, dia start early start block kat sini lah. Ini adalah early start. So dia start dengan kosong lah. Kat bawah tu late start block. Okey, dia start dengan kosong lah sebab kosong kan. Dia start baru start kosong. Okey. 3. Ya. Ada apa? Tak ada apa. Tak ada apa. Okey, kosong kat sini. Kita akan kira forward dulu. Forward yang belah atas ni. Yang belah atas ni adalah forward. Yang bawah ni adalah backward. Okey. 0 campur 3 sama dengan 3. 3. 0 campur 3 dapat 3 dekat sini. Mudah je. Okey, kemudian yang belah sini 3 campur 5 8. If two more activity terminate at junction node, place the last number. Okey. Okey, sekarang ni dia ada 2 junction. So ada 2 anak panah menuju ke ID nombor 4 ni. Yang pertama adalah 3 campur 4 dapat 7. Yang kedua, kita kena pilih yang paling besar. Kalau forward kita kena pilih yang paling besar. So 0 campur 4 kan. So kita ada 2 pilihan, 4 satu lagi 7. Yang mana boleh besar? Yang paling besar adalah 7. Faham tak ni? Kat sini kan ada 2 anak panah. Satu aktiviti dekat apa ni, aktiviti apa ni? Aktiviti E1 dan juga aktiviti D. Kita kena pilih masa yang paling panjang untuk isi dekat sini. So dekat aktiviti E ni kita kena campur lah 3 kat sini campur dengan 4 dapat 7. 0 campur 4 dapat 4. Mana lebih besar? So yang dekat sini lah 7. So kita isi 7 kat sini. Okey, lepas tu kat sini pun ada 2 juga. Yang mana paling besar? 8 campur 3 11. 10 campur 7 17. Mana besar? Kita ambil 17. Okey. Kemudian 17 campur 9 dapat sini. 17 campur 9 dapat 26 17 campur 9 dapat 26. Okey, sekarang ni dah forward. Forward dah habis. Kemudian kita akan backward. Backward pass. So backward pass dia untuk kat sini dia mesti sama dekat atas. So bawah itu adalah 26. Okey, masa
forward dia tambah. Forward tambah, kalau backward tolak Kalau kita backward kita kena tolak. 26 tolak 9 dapat berapa? Dapat 17. Betul. 26 tolak 9 dapat 17. Okey, kemudian yang ini 17 tolak 3. 17 tolak 3 berapa? 14. 17 tolak 10 dapat 7. Okey, 7 kat sini. Okey, kemudian okey, yang kat sini pula 14 tolak 5. 14 tolak 5 dapat 9. Okey, jadi kita ada 2. 1, 9, satu lagi 3. Kita kalau backward kita kena ambil yang paling smallest, paling kecil. Yang ni 7 tolak dengan 4 dapat 3. 3 dengan 9 mana kecil? So 3. Kita ambil 3 lah kat sini. Kalau backward kita kena ambil yang paling kecil. Okey. Kemudian jadi kat sini 3 tolak 3 dapat 0. 7 tolak dengan 4 dapat 3. Yang mana lebih besar? Lebih kecil? 0 ke 3? So kita ambil yang 0 lah. 0 lebih kecil daripada 3. Jadi 0 kat sini. Jadi settle lah untuk pengiraan forward dan juga backward pass calculation lah. Okey, faham tak kat sini? Ada yang tak faham tak kat sini? Okey, yang calculation ni saya rasa senang, cuma nak lukis ni susah sikit kan. Daripada table tu tadi kita nak lukis dia punya ni. Kan dia punya diagram ni agak susah sikit lah. Kalau salah lukis, salah lah kiranya. Okey, jadi kita sekarang ni dah complete untuk pengiraan dia punya backward dan juga forward calculation. So kita nak tengok float. Float ni adalah apungan. Okey, apungan. Okey, juga dikenali sebagai slash. Okey, ia merupakan masa mula aktiviti yang boleh dilewatkan tanpa melewatkan keseluruhan tempoh projek. Ia terbahagi kepada float ini maknanya masa lebih lah, masa yang lebih. Yang lebih itu maknanya kalau kita lewat sedikit dia tidak akan menjejaskan aktiviti yang lain. Ini total float ataupun apungan. Dia total float ini ada beberapa jenis. Yang pertama float ni ada beberapa jenis. Yang pertama total float. Okey. Okey, yang pertama total float. Kemudian free float, independence dan juga interference. Okey, saya ada 4. Okey, dalam praktis, okey, dua jenis apungan yang biasa diambil kira iaitu total float dan juga free float. Okey, total float. Okey, total float ini jumlah masa yang boleh dilewatkan untuk memulakan kerja sesuatu aktiviti tanpa mengubah tempoh masa. Okey, TF sama dengan late finish tolak dengan duration tolak dengan early start. So kita akan dapat total float inilah. Manakala free float pula jumlah masa yang dilewatkan bagi memulakan aktiviti tanpa mengganggu ES, tanpa mengganggu early start activity. Okey, free float ini sama dengan early finish tolak dengan duration tolak dengan early start. So kita tengok macam mana contohnya, ada tak contoh. So sekarang ni kita tengok total float dulu. Macam mana kita nak kira total float daripada ini diagram tadi yang kita kira tadi. Kita kira dahulu dia punya forward dan juga backward. Kemudian kita boleh kira juga total float. Okey, itu biasanya soalan macam tu je. Dia suruh kira total float, dia suruh buat backward kan. Forward dan juga backward. Okey, total float. Okey, total float sama dengan late finish tolak duration tolak early start. Late finish mana late finish? Okey, kita tengok contoh. Okey, total float untuk aktiviti A. Late finish kat sini, bawah ni kan. Late finish kan. Late finish 3 tolak dengan duration tolak dengan early start atas ni. Atas ni adalah early start, kosong ni adalah early start.
Okey, yang ni 3 bawah ni adalah late finish, tolak duration, tolak dengan early start. So kita akan dapat total float dekat activity A ni kosong. Tidak ada lebihan masa pun dekat activity A ni. Maknanya activity A ni tak boleh lewat. Okey. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya dekat activity B. Activity B ni ada banyak lebihan masa iaitu 6. Okey, 6 hari. Macam mana nak kira 6 ni? Cuba kira. Ada calculator tak? Okey, 14 kan? Late finish 14, tolak duration, tolak 3. Okey, 14 tolak 5 tolak 3 dapat 6. So kat sini total float untuk activity B 6. Okey, 14 tolak 5 tolak 3. Okey, seterusnya dekat activity C 17. Okey, 17 tolak 3 tolak 8. Tolak 3 tolak 8. So dapat 6 kat sini. Okey, siapa ada kalkulator boleh kira sekali. So kita ada kat sini total float untuk C 6. Okey, kat sini pula untuk activity D total float dia sama dengan 3. Macam mana? 7 tolak 4 tolak 0 sama dengan 3. Kemudian dekat F 17 tolak 10 7. 7 tolak 7 0. Kat sini 26 tolak 9 tolak 17. So dapat 0 Okey, dah semua dah siap kira. Okey, faham tak kat sini macam mana nak kira total float? Total float ini adalah kita nak tengok berapa kelebihan masa yang boleh lewat lah kat situ 6 hari ya. Hari kalau kita lewat 6 hari daripada sini tidak ada masalah. Sebab dia tidak akan memberi kesan kepada aktiviti yang lain. Okey. So kita daripada total float itu kita boleh menentukan critical path. Kita boleh menentukan critical path. Yang mana yang total float sama dengan kosong, itulah dia punya laluan kritikal. Kita tengok kat sini total float kosong adalah pada aktiviti A, kemudian pada aktiviti E, kemudian pada aktiviti F dan juga pada aktiviti G. So inilah dia punya laluan kritikal. Kalau dekat gancak tu yang gancak yang color merah itu itulah yang kritikal lah, tak boleh lewat. Aktiviti yang merah tu tak boleh lewat. Kalau dia lewat, mana aktiviti lain akan lambat. Okey, itu cara untuk kita tentukan critical path menggunakan total float. Okey. Okey, summary tadilah early finish sama dengan early start campur D. Ini summary yang kita belajar tadilah. Late start sama dengan late finish tolak D. Okay, total float sama dengan late finish tolak duration tolak dengan early start. Okay, free float sama dengan early finish tolak dengan duration tolak dengan early start. Okay, forward pass maximum. Kita kalau forward pass, kalau dia ada dua junction, ada dua arrow, kita kena pilih yang paling maksimum. Manakala untuk backward pass kena pilih yang paling kecil, smallest, minimum. Okay, for dummy duration dia sama dengan 0. Ini adalah summary lah yang kita belajar pada hari ini. Okay, jadi example nombor 2 pula. Okay, example nombor 2 kita kira dahulu dia punya forward pass. Okay, kita tengok lagi sekali. Siapa yang tak sempat untuk example nombor 1, so kita boleh ulang lagi sekali untuk aktiviti untuk example nombor 2. Okey, so katakan kita dah siap dah lukis, semua tinggal lagi untuk kita buat calculation saja. Okey. So yang baru masuk ni kita boleh tengok kat sini contoh ni, example 2. So kita akan ulang balik yang dia ulang balik lah. Okey, jadi so activity A. So ini dia boleh lukis macam ni pun boleh, lukis macam tadi pun boleh. So ini dia buat macam ni. So yang ni early start. Sudah pula macam ni lah. Gambarnya macam ni. Okay, tak apa. Okay, so 0 campur, kita kira forward dahulu. 0 campur 3 dapat 3. Okay, kemudian 3 campur 5 dapat 8. Okey, kemudian
3 campur 15 dapat 18 kat sini. Okey, kat sini dia ada 3 pilihan. 18 campur 8 26. Okey. 8 campur 3 11. Kemudian 8 campur 7 15. Mana satu yang nak ambil? Kita kena ambil yang paling maksimum, iaitu 26 di sini. So masukkan 26. Okey, seterusnya dekat sini, okey. Ini dummy, dia punya duration dia sama dengan kosong. 26 campur kosong sama dengan 26. Okey, 26 campur 6 kita ada 28 dan juga 26 campur 6 32. 26 campur 2 28. So kita kena ambil paling besar, iaitu 32 kat sini. Jadi dah siap untuk calculation forward pass. Forward pass. So yang ini samalah dengan yang tadi. So kita akan buat backward pass. So kat sini sama 32 tolak dengan 6 dapat kat sini. Okey, 32 tolak 2 dapat 30. 32 tolak 6 berapa? 26. So kita ada dua pilihan. Kita ada dua pilihan. 30 tolak kosong 30. 32 tolak 6 26. Nak ambil mana? Kita kena ambil yang paling kecil, iaitu 26 kat sini. 26. Okey, kat sini kita pergi lagi. Okey, 26 tolak 7 dapat 19. Okey. Kalau backward kita tolak. 26 tolak 8 dapat 18 kat sini. Kemudian dekat sini kita ada 3 pilihan. 1 2 3. 18 tolak 15 dapat 3. Okey. 19 tolak 5 18. Betul ke? 19 tolak 5 14. 26 tolak 8 18. So kita nak ambil mana? Ambil yang paling kecil kat sini. So 3 lah. So kita ambil 3. So 3 tolak 3 kosong. So dah siap calculation untuk backward pass. Okay, backward pass. So complete. Okay, complete. Alright. Jadi aktiviti nombor, okay, example nombor 3 pula. Okay, kita ulang lagi sekali supaya lebih faham. Okay. Okay, dia kita start dengan forward. Kosong. Okay, kosong campur 6 dapat 6. Kemudian mana pergi mana dah? Okay, kosong campur 4. Kosong campur 4 dapat 4. 6 campur 5 11. Kat sini 4 campur kosong, 4 campur kosong 4. So kita ada dua pilihan di sini. Okey, kenapa dia pergi situ terus? Sepatutnya kat sini letak apa? Okey, kita kira kat sini pula. 4 campur 7 11. Okey, 11 campur 4 15. Kita pergi sini pula. Okey, 6 campur 5 11. 11 campur 2 13. Okey, ini ada dua pilihan. 13 campur 2 15. 15 campur 5 20. Ambil yang paling besar kalau forward 20 kat sini. Okey, 20. Okey. Jadi yang dekat sini tadi awak buat tambahlah 0 campur 5 dapat 5. 5 campur 4 9 dengan 9 dengan 4 kita ambil yang paling besar iaitu 9 5 campur 4 9, yang ni 4 campur 0 4. 4 dengan 9 mana besar? Ambil 9 lah kat sini. So 9 campur 5 14. Dia dah ada banyak pilihan dekat sini. Sini 14, sini 11 campur 3 14 juga. 11 campur 4 15. So kita ambil yang paling besar iaitu 15. So 15 campur 5 20. Okey, yang ni 13 campur 2 15. 15 dengan 20 mana besar? Kita ambil 20. So dah siap untuk forward. So sekarang kita kira untuk backward. So backward kita letak balik 20 kat sini. So 20 tolak 2 18 kat
kat sini 20 tolak 2 18. So 20 tolak 5 15. Okey, 15 tolak 3 12. 15 tolak 5 10. 15 tolak 4 11. Kat mana tu? Okey, 11 tolak 7 dapat 4. Okey, jadi kat sini 10 tolak 4 dapat 6. Okey, 12 tolak 5 dapat 7. 7 tolak 6 dapat 1. Okey, 6 tolak 5 dapat 1. 4 tolak 4 dapat 0. So kita ambil yang paling kecil itu 0. So selesailah pengiraan untuk backward dan juga forward. So sekarang ni kita kira dia punya total float. Total float dia, apungan dia berapakah? Okey, masa apungan. So dekat sini TF. Okey, untuk total float untuk aktiviti A sama dengan 1, iaitu 7 tolak 6 tolak 0. Okey, tolak 0. Tolak dengan early start. Early start maksudnya yang ni ya, depan ni, early start. Okey, untuk aktiviti B. Aktiviti B, formula dia ingat ni, late finish. Late finish 6 tolak dengan 5 tolak dengan early start 0. So kita dapat 1. Okey, aktiviti 4. Aktiviti 4 pula. Aktiviti C, tengok ni, late finish. Late finish 4 tolak 4 tolak 0. Jadi 0 lagi. Okey, free float pula. Tadi total float kan. So kalau free float, okey, free float pula, early finish tolak duration tolak early start. Okey, kita start dengan free float FFA pada aktiviti A. Early finish. Ini late finish kat sini. Kalau early finish 6, yang ni 6 tolak duration tolak early start. Early start 0 juga. Jadi kat sini dapat 0. Okey, free float untuk aktiviti C. Okey, early finish 4. Ni kat sini 4 tolak duration tolak dengan early start kat sini. Okey, jadi aktiviti H. Mana aktiviti H? Okey, aktiviti H kat sini. Okey, total float untuk aktiviti H. So kita tengok kat sini dia dapat 5 18 tolak 11 tolak 2. Kita tengok total float. Okey, total float late finish. Late finish 18 tolak dengan 2 duration tolak dengan early start 11. 18 tolak 2 tolak 11, betul tak? 18 tolak 11 tolak 2. So betul. Kalau free float, okey, free float kita tengok free float early finish iaitu 13 tolak 2 tolak 11. Betul tak? Ni 13 tolak 11 tolak 2. So dapat untuk free float dia sama dengan 0 kat sini. Total float dia 5. Okey. So ini setiap aktiviti lah, aktiviti DI. So awak boleh tengok sendirilah yang ni So kita boleh skip yang ni. So sama juga macam tadi. So yang ni supaya awak boleh lebih faham lah setiap aktiviti tu calculationnya. So awak dah buat yang tu, kemudian masukkan ke dalam table. Dah kira tadi dekat diagram tadi, ni dah nilai ni kita masukkan ke dalam table. Okey, tulis aktiviti A, B, C, D, E, F, kemudian dummy sampailah M. Dah habis. Ni adalah aktiviti, kemudian dia punya early start masukkan. Berapa nilai early start, masukkan nilainya. Berapa nilai early finish, masukkan. Okey, late start, late finish, free float, total float, masukkan data ini ke dalam table. Okey, ini latihan lah. Latihan 1, latihan 2. Okey, solution untuk latihan 1. Okey, solution untuk latihan 1 kita tengok sama-sama. Untuk latihan pertama,
Okey, dia bagi aktiviti. Cuma sekarang ni kena ingat dia bagi successor, dia bukan bagi predecessor. Aktiviti A dia bagi successor, duration dia 2. Successor maksudnya berbeza dengan predecessor. Predecessor tu aktiviti sebelum, kan? Sebelum, kalau kat sini predecessor, contohnya predecessor kat sini, B ni kena buat dulu, B tu kena buat dulu baru buat A. Kalau successor maksudnya A kena buat dulu baru buat aktiviti B dengan C. So kita tengok penyelesaian je. Okey, sekejap. Aktiviti A, B, apa ni? Tak apa ni. Successor ke predecessor tu? Okey, A, B, C, A, B, C. A, betul lah. Betul lah kan, successor. Successor maknanya aktiviti A ni kena buat dahulu, barulah kita kena buat yang ini. Barulah B, C ni kena buat. Okey. Kalau predecessor maknanya aktiviti yang ini kena buat baru aktiviti sebelah sini. Okey. So predecessor tadi, successor maknanya aktiviti A dah siap baru kita buat B dengan C. Okey, awak lukis. Okey. Lukis, katakan dah lukis ni, kemudian kiralah balik. Okey, ini dia dah kira solutionnya. Kiralah dia punya forward dan juga backwards. Okey, tentukan laluan kritikal. Dengan kita jumlahkan dia punya total float, kita boleh dapatkan laluan kritikal. So ini dia punya masuk dalam table lah. So daripada sini kita boleh tentukan dia punya laluan kritikal. Total float yang kosong lah, A, C, E, G, H. Ini adalah critical path. Okey, yang ni saya nak terangkan satu-satu tak calculation dia ni. Okey, kita try buat dulu. Okey, daripada dah lukis ni, awak kena faham kalau dia menggunakan successor, macam mana nak lukis. Kalau dia guna predecessor, macam mana nak lukis. So awak kena buat latihan itu, successor dan juga predecessor, supaya awak boleh lukis. Yang pertama ni awak lukis tengok dulu contoh, tapi selepas ini cuba buat lukis tanpa lihat contoh. Okey, jadi yang ini kita buat yang forward. Kita tengok yang forward. Okey, yang forward yang atas. Okey, A kosong campur 2 dapat 2. 2 campur 3 dapat 5. 5 campur 4 9. 9 campur 2 9, 10, 11. Okey, kat sini 11 sebab dia ada 2 junction. Jadi kat sini kena tunggu dulu. Ini settle kat sini dulu. So kat sini 11, so kita kena buat kat sini pula. 2 campur 2 4. Atas lah. Forward kena atas 4 campur 5 9. 9 campur 3 12. 12 dengan 11 kita ambil yang paling besar iaitu 12. 12 campur 1 13. So kita buat backward pula. Kat sini sama dengan 13. 13 tolak. Kalau backward dia tolak. 13 tolak 1 dapat 12. 12 tolak 3 9. 12 tolak 2 10. Okey, 9 tolak 5 4. 4 tolak 2 kita tunggu dulu. Dia ada dua pilihan. 1 2, satu lagi 3. Kita kena ambil yang paling kecil untuk backward. Okey, jadi 10 tolak dengan 4 dapat 6. 6 tolak 3 3. 3 dengan 2 mana kecil? So 2, ambil 2 kat sini. 2 tolak 2 sama dengan 0. So masukkan dan buatlah dia punya. Kalau awak dah buat early start dan juga early finish, dah cukup dah kan? Early start, early finish dan juga late start. So kita boleh ni keempat-empat data ni awak masukkan, early start, late finish, early finish, late finish. Masukkan. So awak boleh kira dia punya total float. Total float sama dengan LF tolak dengan duration tolak dengan ES. So kita akan dapat kat sini. Melalui table lebih cepat lah. Kalau awak malas nak kira dekat sini kan, kalau malas nak kira kat sini, awak dah siap data-data ni semua, awak masukkan dalam table. Okey, macam mana nak tahu ni early start, late finish, early finish, LF ni kat mana kedudukannya kan? Macam nak tahu lah.
So kat sini adalah yang pertama ni adalah early start, late start. Okey, paling awal start, paling lewat start. ES, ini LF. Late start, yang ni early finish, paling awal siap. Late LF, late finish, paling lambat. Ni LF, late finish. Itulah Yang ni saya ulang lagi sekali, yang ni adalah early start, late start. Yang ni early finish, ni late finish. So masukkan dalam table, keempat-empat data ni masukkan dalam table. So kita boleh buat calculation kat sini untuk mendapatkan total float, supaya kita boleh tentukan critical path, laluan kritikal. Okey. Ya. Ya. Kan tadi kan kita buat forward kan, yang maksimum kan. Okey. Yang maksimum tu kita nak cari early start ke late start Okey, dia ada dua kan, satu forward, satu lagi backward tu. Yang forward kan yang maksimum kan. Ya. So macam ni, awak kena ingat macam ni. Kalau forward maksudnya kita nak kira yang belah atas ni. Yang belah atas ni saja. Okey, nak kira yang belah bawah ni, kita kena menggunakan backward, tiga belah ni tu. Kita nak kira yang kotak yang bawah ni. Dah ada semua yang bawah, barulah kita boleh masuk ke dalam table ini. Faham tak? Ke apa yang awak tanya tadi? Hello, siapa tadi tanya? Nampak. Faham tak tadi? Nampak. Sebenarnya kita nak isi je kotak ni, berapa nilainya. Okay, jadi nak isi kotak ini, yang pertama kita kena draw dahululah. Step untuk diagram method ni, yang pertama kita kena draw lukisan ini. Kena fahamlah syarat-syarat dia ni macam mana. Kena lukis, kemudian dah lukis baru kita akan masukkan nilai di dalam kotak itu. Kotaknya dia ada 4. Inilah, ni basicnya kat sini. Saya tunjukkan aktiviti 1 dan aktiviti A ni. Aktiviti A dia ada start dan juga ada finish. Aktiviti dia ada start, ada finish. Aktiviti D ni ada start dan juga ada finish. Aktiviti F, start, finish. H, start, finish. Contoh saya ambil kat sini. Saya ambil di aktiviti A. Aktiviti A dia kat sini dia start. Note yang pertama ni start, note yang kedua ni adalah finish. Okey, dekat dalam note yang start ni dia ada early start, paling lambat dia boleh start. Early, paling awal. Early start, kat bawah ni late start. Late start tu kalau late LS. Dia punya singkatan ni LS, yang ni ES. Yang ini EF, early finish, paling awal boleh habis. Kemudian paling lambat boleh habis. Paling lambat apa? LF, late finish. Okey. Jadi kita backward dan juga forward itu adalah untuk mengisi macam mana nak isi yang atas dan juga yang bawah pada note tersebut. Okey, boleh faham tak kat situ? So apabila dah isi juga kita masuk kat sini lah. Kita masukkan yang ni ES, LS, EF, LF. Setiap aktiviti. Aktiviti A tadi kita isi. Kan ingat aktiviti A kan dia ada start dengan finish kan? B dia ada start dengan finish. Masukkan balik kat sini. So baru kita boleh kira dia punya total float. Okey, ada pertanyaan lagi tak setakat ni? Kalau tak faham tanya, tak ada masalah. Kita masih dalam kelas ni. Okey, ini adalah untuk apa nama ni? Aktiviti yang latihan yang kedua. Dan latihan yang kedua. Okey, latihan yang kedua ni dia punya jawapannya lah. So saya nak awak buat aktiviti yang kedua ni, cuba calculate dan masukkan dalam table. Boleh tak? Boleh tak yang ni? So yang ni awak tadi tugasan dah ada kan? So ini buat latihan lah buat latihan. Boleh? Okay. So dah habis juga kelas kita ni hari ni. Untuk ni. Okay, ada pertanyaan tak untuk kelas hari ni? Hello? Tak ada. Tak ada. Okey, saya nak awak buat latihan yang kedua ni. Latihan yang kedua ni cuba buat. Cuba kira lah kat sini. Yang pertama cuba tengok dahulu macam mana dia lukis ni.
Macam mana daripada A, aktiviti ni dia buat macam ni. Okey, macam mana dia lukis ni kan. Yang calculation ni saya rasa awak boleh faham. Tapi tak apa, cuba tengok daripada table yang ini, daripada dia bagi macam ni. Biasa kalau soalan, kalau zaman saya dulu, soalan dia bagi ni. Dia bagi table ni. Okey, kira laluan kritikal. Macam mana nak buat? So kita kena lukis dahulu. Nak lukis dah lah pening ni, nak menggambarkan ni kan, dia punya predecessor dengan aktiviti ni. Kita nak tahu dia punya relationship between activity with activity lah. Okey. Jadi, Cik. ya. Apa tujuan sebenarnya, Cik? Ya. Perkiraan ni. Apa tujuan dia? Apa tujuan? Okey, tujuan arrow diagram method ini, tujuannya adalah untuk kita menentukan laluan kritikal. Menentukan laluan apa aktiviti yang paling kritikal di dalam project schedule. Kalau kita tahu aktiviti A katakan kat sini. Critical part. Critical part ni maksudnya laluan kritikal lah. Aktiviti A. Aktiviti A tidak boleh lewat sebab dia tidak ada total float, tidak ada masa lebihan pun kat sini. Aktiviti A ni dia tak boleh lewat. Aktiviti C pun tak boleh, tidak ada masa lebih. Kalau macam aktiviti B ni dia lewat satu hari tidak ada masalah. Sebab ada masa lebih satu hari. Tapi kalau dia lebih 2 hari akan lewat juga. Akan menjejaskan pada orang lain lah. Kat sini faham tak? Jadi untuk dapatkan laluan kritikal, ini dia punya basic calculation lah sebenarnya. Tapi kalau kita menggunakan software seperti Microsoft Project, dia terus detect terus. Kita just masukkan aktiviti, sambung dia punya relationship menggunakan successor ataupun predecessor. So dia akan automatic calculate. Tak payah pening-pening macam ni. Ini dia punya apa nama, teori dia, macam mana nak menentukan critical part itu yang di-calculate, yang digunakan oleh Microsoft Project itu. Sebenarnya inilah dia punya basic formula dia yang digunakan oleh software. Sekarang ni awak dah guna software kan, guna software senang, awak tak fikir pun benda ni kan. Jadi yang ni sebab kita pelajar engineering ni kena tahu basic dia macam mana dia calculate bahawa aktiviti A, aktiviti C, E, G dengan H tu dikategori sebagai kritikal. Apa dia punya dia punya pembuktian lah mengatakan aktiviti A, C, E, G, H ni adalah kritikal. Okey, ada lagi tak pertanyaan? Untuk ini nanti kita akan ada satu lagi, iaitu metod yang kedua. Metod yang kedua kita ada satu lagi, metod yang kedua. Kan dia ada dua kan? Okey, dia ada dua ni. Okey. Okey, dia ada dua kan? Nampak tak ni? So, sekarang ni kita dah belajar ADM. So, nanti insya-Allah pada minggu depan ataupun kalau saya gaji, saya buat video lah untuk precedence diagram network. Ini activity on node AON network. So dia ada dua kaedah untuk CPM, critical path method ni. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita berhenti kat sini saja. Okey. Jadi insya-Allah semua okey. Sekarang ni kita ada 29 orang. InsyaAllah kalau rekod kita ni berjaya, saya akan post balik dekat grup WhatsApp lah. Sebab ada gangguan tadi kan, ada call lah apa dan sebagainya, putus lah. Saya tak pasti dapat ke tak ni rekod ni. Jadi untuk itu setakat ni sajalah untuk kelas pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.